Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Hadirin hadirat, hadirin ada dua orang, hadirat yang dikasihi, yang dimuliakan Allah. Kak Salwa yang saya hormati, yang kenalkan saya tadi, saya buka pintu tadi, masuk je dengar perkataan India. Ni cerita pasal aku lah ni. Tak ada orang lain dah. Betul. Nasib baik cerita baik-baik. Tajuk perbicaraan kita pagi yang barakah ni adalah satu tajuk yang bukan tajuk yang baru kita nak dengar pertama kalinya. Dan saya juga bukan orang pertama yang akan cerita dan bukan orang terakhir yang akan membicarakan. Kerana tajuk ini berkait tentang suatu peristiwa agung yang akan dikenang, akan diambil faedahnya. Sampailah kiamat akan ada orang menceritakan, dan sampai kiamat akan ada orang untuk mendengar kisah ini. Begitulah istimewanya sesuatu yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan sesuatu peristiwa atau semua yang berkaitan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih agungnya, akan ada yang menceritakan tentangnya sampailah hari kiamat, sesuai dengan firman Allah, wa rafa'na laka dhikrak. Sesungguhnya kami telah meninggikan, memperbanyakkan orang-orang yang akan menyebut, menceritakan tentang kamu ya Muhammad Rasulullah. Isra' dan Mi'raj ini kita akan kenang bila di dalam bulan Rajab. Walaupun hari ini dah masuk Sya'ban, tapi kita tidak terlewat lagi untuk sedikit banyak kita berkongsi tentang peristiwa agung ini. Ini sesuai juga dengan apa yang nikmat Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kada datang bulan-bulan Islam, kita akan diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang tertentu yang menjadi asbab untuk kita berkumpul di masjid, di surau, di dewan seperti dewan hari ini, untuk kita dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau datang bulan Rajab, kita teringat Isra Mi'raj. Sekarang bulan Sya'ban, kita nanti akan menyambut nisfu Sya'ban. Ramadan dengan nuzulul Qurannya, dengan perang Badarnya. Begitu juga dengan Dzulhijjah, kita akan cerita tentang hari Arafah, khutbah Hajjatul Wada'. Demikian kalau bulan Muharram, kita akan cerita tentang hijrah. Demikian bulan Syawal, tentang Maulid Nabi SAW. Jadi semua ini adalah menjadi asbab kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara yang pertama tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj yang ingin kita bicarakan hari ini adalah peristiwa ini berlaku adalah tepat pada masa Nabi perlukan untuk mendapatkan ketenangan. Ini poin yang pertama yang ingin saya bicarakan hari ini. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj, dalam keadaan seperti apa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa perjalanan agung ini? Kita semua maklum dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah melalui beberapa proses. Proses yang pertama dalam dakwah Nabi adalah dakwah secara senyap-senyap. Ini daripada tahun pertama Nabi kita diangkat menjadi Rasul sehinggalah tahun yang keempat. Kemudian bertukar pula kepada proses yang satu lagi, berpindah kepada proses yang satu lagi, stage yang seterusnya di dalam dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lebih mencabar lagi, iaitu berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika zaman Nabi berdakwah secara terang-terangan di Mekah inilah Nabi kita mendapat banyak tentangan. Tentangan ini berterusan dalam macam-macam cara. Mereka berpakat untuk boikot Nabi.
Mereka melakukan kezaliman terhadap ahli keluarga dan sahabat-sahabat dibunuh. Mereka memulaukan Nabi dan ahli keluarga dan para sahabat. Sampailah stage dakwah Nabi yang kedua ini berada pada kemuncak, kita panggil kemuncak kepada Nabi nak menahan susahnya berdakwah tadi, sehinggalah tahun di mana berlakunya kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, pakcik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahun tersebut lebih kurang tahun yang ke-11 daripada kenabian. Kewafatan Siti Khadijah menyebabkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang satu tulang belakang Nabi yang selama ini menjadi tempat sandaran Nabi di dalam rumahnya, tempat untuk Nabi mendapatkan nasihat. Demikian juga Siti Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang yang membelanjakan hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewafatan Siti Khadijah menjadikan baginda Nabi hilang satu tiang yang paling besar untuk Nabi bersandar menyebarkan dakwah agama Allah Ta'ala. Di sini nak bagi tahu bagaimana peranan wanita di dalam mengembangkan dakwah Rasulullah SAW. Dan kenapa pada tahun kewafatan Siti Khadijah sehingga digelari tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa terlalu sedih dengan kewafatan isteri? Ramai orang isteri meninggal dia okey je, kan? Orang panggil apa? Kubur masih basah lagi, masih merah lagi, pokok pun belum tumbuh lagi. Saya tak nak sambung lah. Tapi kewafatan Siti Khadijah, Nabi kehilangan satu perkara yang besar dalam hidup Nabi. Kerana apa yang dikorbankan oleh Siti Khadijah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi. Beliau merupakan orang pertama sekali yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama sekali yang tahu tentang diri baginda Rasulullah ketika Nabi kita mendapat wahyu, yang memberi sokongan, yang korbankan segala-galanya untuk baginda Rasulullah SAW, walhal beliau merupakan seorang jutawan. Semua hartanya habis sehingga ketika wafatnya Siti Khadijah hanya wafat dalam keadaan berpakaian lusuh yang ada beberapa tempat-tempat bekas jahitan pada bajunya. Nah, begitu demikian pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra, sampaikan Jibril alaihissalam pernah datang bagi tahu kepada Nabi jaminan syurganya Khadijah. Sampai kata Jibril kepada Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan mahligai untuk Khadijah di syurga Allah. Ini ketika hidupnya Siti Khadijah sudah diberikan jaminan istananya di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada wanita mulia ini, kecuali satu orang yang zuriat Nabi daripada Mariyatul Qibtiyah radhiyallahu anha. Sebagai tanda kemuliaan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sering menyebut nama beliau. Walaupun setelah lama kewafatan beliau, Nabi tetap juga menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Terkenang Nabi akan Siti Khadijah sampailah ke akhir usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti baginda Rasulullah tidak bernikah dengan siapa-siapa yang lain semasa dengan Khadijah. Ini istimewanya Khadijah radhiyallahu anha, tidak dimadukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana belum dapat perintah dari Allah. Itu yang pertamanya. Dan yang kedua, keistimewaan beliau radhiyallahu anha, seorang wanita yang paling mulia di atas alam ini, alam dunia dan alam akhirat. Di dalam ayatul Quran ketika Allah berfirman tentang Sayyidatina Maryam, apa firman-Nya? Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata Allah, sesungguhnya ya Maryam, Allah Ta'ala telah menyuci bersihkan kamu
dan mengistimewakan kamu daripada sekalian manusia ala nisa'il alamin, melebihi sekalian, mengatasi sekalian perempuan-perempuan di alamin, seluruh alam. Apa maksud di sini? Ini satu ayat secara general menyebutkan tentang kemuliaan Sayyidatina Maryam sebagai wanita yang paling mulia di atas seluruh alam ini. Maksudnya alam dunia, alam akhirat. Ayat ini menunjukkan Sayyidatina Maryam yang paling mulia. Tetapi kemuliaan Sayyidatina Maryam itu adalah pada zamannya. Pada zaman beliau, beliau wanita yang paling mulia di atas alam ini. Tapi setelah kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan itu sudah berpindah kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian Ummahatul Mukminin yang lainnya, kemudian barulah pergi kemuliaan tersebut kepada Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia radhiyallahu anha, isteri kepada Firaun, dan beberapa wanita-wanita salihah yang kisah mereka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah SAW satu hari pernah didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha. Report kepada baginda Nabi tentang satu suasana yang berlaku di rumah Siti Fatimah atau di rumah Nabi. Apa yang berlaku? Ini setelah lama kewafatan Siti Khadijah, ketika Nabi sudah berkahwin ramailah isteri-isteri Nabi waktu di Madinah. Satu hari Siti Fatimah ditegur oleh ibu tirinya Siti Aisyah. Kata ibu tirinya, "Ya Fatimah, kalau engkau nak tahu, ini saja cari pasal. Kalau engkau nak tahu, aku ni lebih mulia daripada ibu engkau." Siapa cakap? Siti Aisyah. Siti Aisyah dengan Siti Fatimah umurnya tak jauh beza. Kerana Siti Aisyah pun muda, Siti Fatimah pun muda juga waktu tu. Siti Fatimah terkejut. Kenapa kamu cakap macam tu? Kata Siti Aisyah, aku ni lebih mulia daripada ibu kau Khadijah. Sebab aku dikahwini oleh baginda Rasulullah dalam keadaan aku masih lagi anak dara. Tapi ibu kamu Khadijah didikahi oleh Nabi dalam keadaan ibu kamu janda. Yang memang pun Siti Khadijah bernikah dengan Nabi ketika berumur 40 tahun. Sudah ada anak lagi lain pun, janda dah. Siti Fatimah dengar perkara tersebut, maka terasa hatinya sebab sebutkan tentang ibunya Khadijah. Datang kepada Rasulullah, bagi tahu, "Ya Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah bagi tahu kepada aku sekian-sekian." Nabi tak marah pun, kerana Nabi tahu ini small matter. Saja je Siti Aisyah usik-usik Fatimah. Kata Nabi dengan senyum, "Ya Fatimah, kau pergi bagi tahu dengan Aisyah, sebenarnya ibu kau Khadijah jauh lebih mulia dan jauh lebih beruntung." Sebab apa ya Rasulullah? Sebab apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Fatimah, bagi tahu saja kepada Aisyah, untungnya ibu kamu Khadijah sebab dia berkahwin dengan Nabi, Nabi masih lagi bujang. Tapi Aisyah berkahwin dengan Nabi, Nabi sudah berkahwin banyak kali dah. Jadi untungnya Khadijah sebab dapat Nabi fresh. Seronok Siti Fatimah dengar khabar tersebut, pergi balik kepada Siti Aisyah bagi tahu, sebenarnya ibu aku lebih beruntung. Kata Siti Aisyah, "Kenapa?" Kata Siti Fatimah, "Sekian-sekian." Siti Aisyah pula tergelak. Katanya, "Hebat betul siapa yang bagi engkau jawapan ni." Sebab dia tahu yang bagi jawapan tu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kehilangan Siti Khadijah menjadi satu perkara yang kehilangan besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi pada tahun tersebut wafatnya Abu Talib, pakcik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selama ni orang-orang kafir Quraisy segan untuk melakukan apa-apa kepada Nabi sebab mereka segan dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib menurut sebahagian besar daripada para ulama ahlu sunnah, katanya beliau Islam, cuma tidak menzahirkan Islam. Kerana apa beliau tidak menzahirkan Islam? Untuk himayatan li Rasulillah, untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana kalau Abu Talib menzahirkan Islam ini, maka Abu Talib pun akan ditentang oleh orang Quraisy. Jadi oleh kerana Abu Talib tidak menzahirkan Islamnya, jadi orang kafir masih ingatkan dia masih lagi sama agamanya macam penyembah berhala. Jadi mereka macam segan dengan Abu Talib ni, kita punya geng juga, tapi anak saudara dia buat hal. Mereka tak boleh nak buat apa-apa dengan Nabi ni sebab segan dengan Abu Talib. Jadi demikian kewafatan Sayyidina Abu Talib dan Siti Khadijah pada tahun tersebut. Tambah lagi baginda Rasulullah SAW terpaksa keluar pergi ke Taif untuk mencari kalau ada orang nak beriman dengan Nabi. Dengan peristiwa yang lebih teruk lagi berlaku di Taif. 3 perkara inilah berlaku pada tahun tersebut yang dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Inilah situasi Nabi ketika berlaku Isra' dan Mi'raj. Nabi balik ke Mekah daripada Taif dalam keadaan penduduk Taif semuanya tolak Nabi SAW. Tak ada orang nak beriman dengan Nabi kecuali satu orang bernama Adas. Balik semula ke Mekah dalam keadaan Nabi tak boleh buat apa-apa dah. Seolah-olah di atas muka bumi ni tak ada lagi orang yang akan bantu Nabi. Tak ada lagi orang yang akan support Nabi. Yang ini Nabi boleh diapa-apakan oleh orang Quraisy, dan Nabi masuk semula ke kota Mekah dengan jaminan daripada seorang Quraisy, seorang kafir. Pada ketika itulah muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati Allah, seolah-olah bumi ini Rasulullah sunyi, tak ada apa-apa orang nak bantu Nabi, tak ada siapa-siapa. Nabi tak boleh buat apa-apa lagi dah. Nak melangkah satu langkah di Mekah untuk sebarkan agama Allah Ta'ala pun dah tak boleh. Hilang segala bentuk bantuan, hilang orang yang selama ni menjamin Nabi, orang yang membantu Nabi dari segi materialnya, dari segi hartanya, dari segi kekuatan Abu Talibnya, pengaruhnya, semua dah tak ada dah. Nabi kita keseorangan ketika itu dengan sahabat-sahabat yang waktu itu masih lagi lemah. Tak boleh buat apa-apa. Keseorangan. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi berjalan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa hiburan untuk Rasulullah SAW. Adalah satu peristiwa perjalanan agung yang Allah Ta'ala jadikan untuk memujuk hati Rasulullah kekasihnya. Untuk tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW betapa agungnya kebesaran Allah Ta'ala di langit Allah. Untuk tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad Rasulullah, kamu jangan risau. Ini bumi, dunia ini tak ada apa. Kalaupun tak ada orang di dunia ni nak bantu kamu, jangan risau ya Muhammad. Jangan putus asa di dalam berdakwah. Kerana kamu datang tengok betapa hebatnya kerajaan Tuhan kamu. Ya, ini kalau diperlihatkan segala keistimewaan dan kebesaran Allah Ta'ala di langit Allah, dengan langit yang begitu hebat, dengan alamul malakut, dengan alamul malaikah, dengan tak terbayang baginda Rasulullah begitu hebatnya kerajaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan melihat semua perkara tersebut, Nabi kita akan balik membawa satu semangat yang baru. Akan lebih gagah lagi Nabi untuk berdakwah. Nabi kita diperlihatkan dengan para Nabi yang masing-masing mereka semua berada di alamul ruh. Tapi Allah kumpulkan mereka semua untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, kecuali Nabi Isa yang waktu itu masih lagi hidup. Kenapa diperlihatkan dengan sekian ramai daripada para Nabi dan para Rasul? Untuk Nabi kita mendapat motivasi. Jadi ini juga dalil kepada kita nak bagi tahu kalau kita berada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tak boleh nak buat apa-apa, tekanan, maka carilah orang-orang mulia untuk kita mendapatkan sedikit banyak motivasi. Ini ibrah perjalanan Isra' ini mengajar kita. Nabi kita berada dalam keadaan stres. Nabi kita berada dalam keadaan kesedihan. Nabi kita berada dalam keadaan susah. Macam mana aku nak berdakwah ni, tak boleh buat apa-apa lagi di Mekah. Lalu dibawa Nabi berjalan dalam Isra' dan Mi'raj. Untuk apa? Untuk diperlihatkan dengan para Nabi-Nabi dan para Rasul. Menyambut kedatangan Rasulullah SAW di setiap langit. Sebelumnya di Masjidil Aqsa. Jadi dengan melihat, berjumpa dengan para Nabi dan para Rasul ini, Nabi kita akan merasakan, aku sebenarnya tidak keseorangan dalam berdakwah ni. Aku bukan orang pertama yang susah macam ni. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yusuf dan sebagainya. Maka Nabi kita mendapat motivasi. Mereka pun pernah susah juga macam aku dulu. Jadi ini faedah nak bagi tahu kepada kita, kalau berada di dalam keadaan susah, carilah teman-teman yang baik yang boleh memberikan motivasi. Dan ini dari segi psikologi manusia pun macam tu juga.
Kita kalau berada dalam satu keadaan susah, satu perkara besar yang menimpa kepada kita yang kita tak boleh selesaikan, bila kita jumpa dengan kawan kita satu orang lagi, kita bagi tahu, aku ni tengah masalah berat ni, tengah berlaku kepadaku sekian-sekian. Tiba-tiba kawan tu cakap apa dengan kita? Dia kata, oh aku pun sama juga, kena macam tu juga. Selesai tak masalah dua-dua orang tu? Tak selesai. Dua-dua pun masalah juga. Tapi bila kita dapat tahu dia pun sama macam aku, separuh masalah kita hilang. Apa sebab? Kita rasa lega. Oh rupanya aku tak keseorangan. Padahal benda tu tak selesai pun. Ini psikologi manusia macam tu. Jadi Nabi kita mendapat motivasi di dalam perjalanan ini dengan dipertemukan dengan para anbiya dan para rasul. Perkara yang kedua, setelah kita bicara tentang bilakah masa yang berlaku Isra dan Mi'raj ini adalah tepat pada masa Nabi perlukan satu, kita panggil satu perjalanan yang akan merehatkan Nabi. Yang kedua, yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah bagaimana aturan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita melihat kepada ayatul Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa ayat ini bermula dengan Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya? Menunjukkan bahawa perjalanan ini adalah mengikut aturannya Allah, bukan perjalanan aturannya Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana perjalanan ini adalah undang-undangnya Allah, aturannya Allah, maka perjalanan ini tidak lagi terikat dengan undang-undang perjalanan manusia, tidak lagi terikat dengan masa, tidak lagi terikat dengan jauhnya jarak, tidak lagi terikat dengan hijab-hijab yang tertentu. Tak, semuanya sudah lain kerana ini perjalanan mengikut undang-undangnya Allah. Oleh sebab itu ayat ini dimulakan dengan Subhanalladzi. Setiap ayat Quran yang bermula dengan perkataan Subhana itu akan menceritakan tentang satu peristiwa yang mengikut aturannya Allah, tak boleh dilakukan oleh manusia. Sebab tu kalau kita lihat perjalanan Rasulullah ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah, lain aturannya. Nabi kena sembunyi di Gua Thur, Nabi dikelilingi oleh orang-orang kafir, kena keluar daripada rumah, kena berusaha untuk campakkan baling pasir, kemudian kena pergi ke rumah Abu Bakar, kena lari pergi, dia takut ditangkap oleh orang-orang Quraisy, sembunyi di Gua Thur, kena hantar makanan untuk Nabi beberapa hari, kena pergi juga mengembala kambing untuk hilangkan jejak langkah tapak kaki Nabi dan sebagainya. Perjalanan mengambil masa 2 minggu nak sampai ke Madinah. Nabi berlapar, Nabi berdahaga, sampai pergi jumpa dengan kemah-kemah orang-orang Badui, minta makan, minta minum. Ini perjalanan hijrah Nabi. Tapi perjalanan Isra Mi'raj ini berbeza. Tak ada mendengar perkara-perkara tersebut, tak ada. Kerana apa? Perjalanan Isra Mi'raj bukan mengikut aturan perjalanan seorang manusia, tidak. Tapi perjalanan Isra Mi'raj Allah yang memperjalankan. Oleh kerana perjalanan ini adalah perjalanan mengikut undang-undangnya Allah, maka perjalanan ini tidak terikat dengan masa dan waktu. Jadi perjalanan Isra Mi'raj adalah satu perjalanan yang istimewa kerana perjalanan ini tidak mengambil masa. Macam mana tu perjalanan tak mengambil masa? Itulah namanya mukjizat. Itulah namanya Maha Suci Allah yang memperjalankan. Jadi berapa lama tempoh masa perjalanan tersebut? Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Lailan disebutkan. Lailan itu dalam bahasa Arab maksudnya sebahagian kecil daripada waktu malam. Sekejap saja. Sebahagian kecil daripada waktu malam itu yang disebutkan lailan. Sebab kalau disebutkan lailatan baru sepanjang malam. Lailatul Qadri sepanjang malam, daripada maghrib sampai subuh. Tapi lailan sebahagian kecil daripada waktu malam. Berapa lama tu lailan tu? Sebahagian kecil tu berapa lama? Kata Syekh Fahmi Zamzam almarhum, perjalanan itu mengambil masa kurang lebih dalam 10 hingga 15 minit. Kerana Nabi bangun daripada tempat tidur Nabi, dikejutkan oleh Jibril.
Kemudian Nabi sampai balik ke tempat tidur Nabi itu masih lagi panas. Tapi 10-15 minit itu bukan masa perjalanan sebetulnya yang berlaku, tak. Tapi 10-15 minit itu sebetulnya, kata Imam Sya'rawi, itu adalah masa yang diperlukan ketika Nabi sendiri singgah di beberapa tempat untuk Nabi salat. Nabi tanya di tempat siapa yang Jibril, ini tempat lahirnya Isa ibn Maryam, Nabi turun solat. Ini tempatnya Masyitah, ini Tur Sina, tempat Nabi Musa turun wahyu. Jadi yang Nabi turun untuk pergi lakukan beberapa perkara tadi, itu yang ambil masa, sebab itu Nabi sendiri yang lakukan. Tapi seluruh perjalanan perpindahan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, turun balik, balik semula ke Masjidil Haram, perpindahan ini tak mengambil masa. Macam mana tak mengambil masa, Ustaz? Itulah namanya mukjizat, tak logik kan? Kalau tak logik, itulah namanya mukjizat. Sebab itu perjalanan ini disebutkan perjalanan yang tak boleh berlaku sampai bila-bila. Tak ada orang boleh berlaku macam ni pun. Kalau zaman sekarang orang daripada Mekah nak pergi ke Palestin, kalau dia naik flight, dia boleh balik, pergi tak pergi balik dalam satu malam? Boleh. Daripada Mekah pergi ke Palestin dalam 1000 berapa kilometer, 2 jam pergi ataupun 1 jam 45 minit ke macam tu lah, lebih kurang 2 jam pergi, 2 jam balik. Naik flight, boleh je balik. Kalau ada orang tanya, oh Isra Mi'raj ni tak adalah istimewa sangat. Sebab apa? Sekarang pun orang boleh pergi daripada Masjidil Haram, pergi ke daripada Mekah, airport Jeddah lah katakan, pergi ke Palestin, malam tu juga balik. Okey je, sekarang pun orang boleh pergi balik per satu malam. Ya, tapi perjalanan Rasulullah tak terikat dengan masa, mana boleh berlaku pada orang lain. Jadi sebab itulah perjalanan ini berhubungan dengan Maha Suci Allah yang memperjalankan. Di dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Nabi beberapa hijab. Antara hijab yang dibukakan kepada baginda Rasulullah SAW adalah hijab alamul ghaib. Diperlihatkan kepada Nabi alamul barzakh. Diperlihatkan kepada Nabi alam malakut, alam para malaikah. Diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW alam syurga dan neraka dan sebagainya. Nabi kita nampak kuburnya Masyitah. Nabi kita nampak kuburnya Nabi Musa, alamul barzakhnya Nabi Musa. Kata baginda Rasulullah, ra'aitu Musa wa huwa yusalli qa'iman fi qabri. Aku nampak Nabi Musa alaihi salam yusalli qa'iman, sedang salat dalam keadaan berdiri di kuburnya. Jadi Nabi nampak alamul barzakhnya para anbiya. Nampak alam malakut, alam para malaikah, alam sama. Jadi ini perkara-perkara gaib Allah Subhanahu wa taala angkat hijab untuk baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan diperlihatkan di dalam peristiwa ini beberapa gambaran-gambaran azab dan nikmat. Walhal yang digambarkan kepada Nabi sebahagiannya pensyariatannya belum berlaku pun. Perasan tak kita? Nabi diperlihatkan antara gambaran azab orang yang melalaikan salat. Betul? Kita biasa dengar Isra Mi'raj ada gambaran Nabi diperlihatkan satu kaum yang menghentakkan kepala mereka ke dinding sampai pecah, kemudian kepala mereka bercantum balik, kemudian pecahkan lagi bercantum balik. Nabi tanya, ya Jibril, siapa ni, gambaran apa ni ya Jibril? Kata Jibril, ini adalah gambaran azab kepada umatmu yang lalai dalam salat. Tapi soalnya sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan tentang azab kepada orang yang tidak membayar zakat. Soalnya sekarang, solat dengan zakat dah difardukan atau belum ketika itu? Belum. Solat tu malam tu Isra Mi'raj pergi ke Sidratul Muntaha baru diwajibkan. Tapi sebelum pergi, ketika Isra sudah diperlihatkan azab orang yang tinggalkan solat. Zakat pun belum wajib lagi. Kalau solat pun belum wajib, apalagi zakat. Zakat nanti lepas beberapa tahun nanti baru diwajibkan zakat. So, apakah rahsia, hikmah? Kenapa Allah perlihatkan azab-azab ini sebelum syariat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk nak bagi tahu betapa beratnya perkara ini akan menjadi pertanggungjawaban kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum disyariatkan sudah ditunjukkan amaran, hati-hati kamu akan diturunkan satu syariat, dia punya azabnya sudah
tunjukkan untuk kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi satu pesanan yang keras kepada umat, jangan lalai di dalam peristiwa-peristiwa tersebut, atau jangan lalai di dalam menunaikan tanggungjawab tersebut. Ketika dalam perjalanan Isra, baginda Rasulullah SAW diberikan pilihan untuk minum apa dia? Minum susu atau minum arak. Soalnya, kenapa Nabi kita diberikan pilihan meminum susu atau arak? Itu kan pilihan. Nabi boleh pilih salah satu daripada dua-duanya. Kalau pilih susu pun boleh, kalau pilih arak pun boleh. Di sini, kenapa Nabi diberikan pilihan susu dan arak? Satu. Dan apa sebab Nabi memilih susu, dan kenapa ketika Nabi memilih susu kata Jibril, hudital fitrah, kamu telah memilih fitrah. Hikmahnya kenapa? Dan kenapa susu dengan arak yang dihidangkan di hadapan Nabi? Yang pertama, susu adalah satu minuman fitrah yang semula jadi tidak ada campur tangan manusia di dalam menghasilkannya. Baik, maaf cakap, susu manusia atau haiwan. Ini semula jadi, kuasanya Allah menjadikan. Tak boleh produk sendiri, tak boleh. Kalaupun susu formula itu pun asalnya daripada susu lembu. Betul? Susu lembu, ada orang boleh create susu lembu ke mana? Boleh. Kalau tak ada lembu, tak adalah susunya. Tak ada orang boleh create. Susu asli lembu tu tak ada orang boleh create. Susu formula tu, itu selepas dia apa-apakan semua, jadilah susu formula. Kan, diproses apa semua. Jadi, sebab itu kata Jibril, hudital fitrah, kamu telah memilih satu minuman semula jadi, fitrah. Allah Ta'ala jadikan, maksudnya kamu telah memilih satu minuman yang fitrahnya Allah yang menjadikan, bukan campur tangan manusia. Pada masa yang sama, arak ni kenapa disekalikan dengan susu? Arak ini pun adalah asalnya daripada buah yang Allah jadikan secara fitrahnya satu makanan yang bagus untuk manusia. Daripada buah anggur, arak di zaman Nabi dululah. Arak ni dibuat daripada anggur. Kemudian diperam, akhirnya akan menjadi sesuatu yang memabukkan. Jadi arak ini dibuat daripada anggur yang semula jadi. Ni siapa yang jadikan anggur tu? Allah. Jadi di sini hikmahnya nak bagi tahu, isyarat kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kamu sekarang diberi pilihan susu dan arak. Susu ini semula jadi Allah jadikan. Adapun arak ini semula jadinya daripada sesuatu yang Allah jadikan, tapi manusia merosakkan semula jadinya Allah, menjadikan benda itu jadi benda yang mudarat. Jadi isyarat Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad Rasulullah, demikianlah manusia di atas muka bumi ini, kerosakan-kerosakan yang akan berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya semuanya adalah daripada hasil tangan manusia. Allah jadikan secara fitrahnya semua bagus dah. Tumbuh-tumbuhannya, kejadian alamnya, apa perkara-perkara yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, semuanya sudah cukup bagus. Tapi manusia yang akhirnya akan merosakkan fitrah yang Allah jadikan sehingga benda tu jadi mudarat. Seperti mana arak tadi tu. Fitrahnya arak tadi tu daripada apa? Daripada anggur. Anggur kan benda yang halal. Atau orang yang menjadikan air apa tu daripada air kelapa tu, nira. Tuai ke bukan? Tuak. Tuak ni mabukkan tak? Kalau banyak mabuklah. Jadi di sebahagian tempat ada orang buat arak daripada buah anggur, ada yang buat arak daripada kurma, ada yang buat arak daripada pokok kelapa. Jadi arak ini produksinya semuanya daripada ciptaan yang Allah jadikan yang manfaat untuk manusia. Tapi oleh kerana bangangnya manusia, fitrah yang baik tadi menyebabkan jadi mudarat. Betul? Tak boleh ada orang, arak ni kan daripada anggur, kenapa jadi haram? Tak boleh orang cakap macam tu. Dulu ada satu orang tanya dengan seorang syekh, katanya,
arak ni kan, arak di negara tersebut, di India, di negara tersebut ada satu minuman toddy. Tahu? Ni mesti tengok Hindustan ni. Minuman toddy ni dia berbuat daripada air yang keluar itulah, mungkin nira pokok kelapa tu lah kot. Tak tahulah macam mana caranya. Walhasil dia punya usul dia tu daripada pokok kelapa. Jadi daripada air yang keluar daripada pokok kelapa tu dibuat apa-apa semualah, sampailah air tadi tu berubah menjadi muskir yang memabukkan, jadi toddy. Jadi satu orang datang tanya dengan satu orang syekh. Katanya, "Syekh, saya ada satu iskal. Kenapa toddy ni haram? Kan benda tu daripada kelapa. Kita boleh minum air kelapa tak?" Orang tu tanyalah, orang tu tanya pada syekh, "Kita boleh minum air kelapa?" Kata syekh, "Boleh lah." Kenapa air kelapa halal, yang datang daripada kelapa tu halal, tapi toddy ni yang datang daripada kelapa jadi haram pula? Ini tidak adil. Kan? Ini tidak adil. Dua-duanya daripada sumber yang sama. Jadi syekh tu diam sekejap. Kalau kita jawab apa? Syekh tu kata, "Betul juga apa yang kamu cakap. Tapi saya pun ada satu soalan yang sama macam ni juga. Sampai sekarang tak jumpa jawapan lagi. Kalau kamu boleh tolong jawabkan." Syekh tu tanya kepada orang yang tanya soalan tu. Katanya, "Dulu kamu waktu kecil, kamu minum tak susu ibu kamu?" Katanya, "Minum." "Kamu minum tak air kencing ibu kamu?" "Oi, mana boleh Syekh." Kenapa tak boleh? Dua-dua daripada orang yang sama. Dua-dua daripada orang yang sama. Kenapa yang satu boleh, yang satu tak boleh? Orang tu pun terus beransur balik. Jadi kata Syekh, itulah jawapannya kenapa air kelapa kamu boleh minum, air toddy daripada kelapa tak boleh minum. Sama je jawapannya. Jadi di sini nak bagi tahu kerosakan ini bukan dengan kerosakan yang banyak berlaku di atas muka bumi adalah daripada hasil manusia, dan juga ianya merupakan fitrahnya Allah Ta'ala jadikan semua itu daripada fitrah yang baik, dan manusia lah yang akan membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Kemudian di antara perkara yang berlaku di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, baginda Rasulullah SAW sebutkan bahawa dalam perjalanan Isra' ini, Isra' itu perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Kata baginda Rasulullah SAW, "As-salatu mi'rajul ummah." Solat ini mi'raj bagi umatku. Kita punya solat ini seolah-olah mi'raj. Jadi Isra'-nya mana? Isra'-nya adalah perjalanan kita pergi ke masjid. Jadi sebetulnya solat 5 waktu kita, bagi kita itu adalah seolah-olah Isra' Mi'raj kepada Rasulullah SAW. Mi'raj itu kan, kemuncak kepada Mi'raj kan berjumpa dengan Allah. Jadi kita punya Mi'raj ketika solat. Allah SWT sebutkan di dalam hadithul Qudsi, ketika kita sujud itu adalah posisi kita yang paling disukai oleh Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mi'rajnya kita, perbicaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Mi'rajnya kita, perjalanan kita pergi ke masjid itu adalah umpama Mi'raj. Umpama Isra'. Jadi salat ini adalah pengganti kepada Isra' Mi'raj untuk Rasulullah SAW. Kepada kita Allah gantikan dengan salat 5 waktu. Inilah yang dibawa pulang oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kenapa di dalam kefarduan solat Allah tidak terus mewajibkan solat 5 waktu, tapi diperintahkan apa? 50 waktu dulu, kemudian baru berlaku tawar-menawar sampailah turun kepada 5 waktu. Logiknya kalau kita lihat, semua pensyariatan hukum hakam yang lain yang ada berlaku pemansuhan. Sesuatu hukum tu akan diturunkan dulu, kemudian akan berlaku praktikalnya dalam beberapa waktu, kemudian Allah akan mansuhkan hukum tersebut. Contoh, hukum meminum arak itu diharamkan, awalnya tidak. Kemudian diharamkan arak hanya ketika sebelum pergi solat. Kemudian baru diharamkan secara total, jadi berlaku pemansuhan. La taqrabus salata wa antum sukara. Ada lagi ayatul Quran tu. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi itu ayat tunjukkan kepada kita yang tak boleh minum arak ketika solat je.
Lepas solat okey, tak ada masalah. Tapi kita tidak boleh mengambil ayat itu untuk hukum, kerana ayat itu hukumnya sudah dimansuhkan. Sebab tu dalam Quran ada nasikh wal mansukh, ada pemansuhan hukum. Dahulu ada ayatul Quran yang menyebutkan tentang seorang perempuan yang kematian suami, iddahnya adalah selama 1 tahun. Awalnya 1 tahun. Kemudian lama dipraktikan, kemudian turun hukum untuk memansuhkan hukum tersebut, lalu digantikan dengan 4 bulan 10 hari. Demikian juga solat, awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayatul Quran memansuhkan hukum tersebut, lalu ditukar kiblat pergi ke Masjidil Haram. Jadi pemansuhan hukum ini perlukan kepada praktikal dulu. Selepas praktikalnya, lalu Allah turunkan dia punya pemansuhan. Tapi kenapa solat ini praktikalnya belum lagi pun? Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah fardukan solat 50 waktu. Kata Nabi, marhaba. Nabi pun terima. Diterima dulu taklif tu. Pertanggungjawab itu diterima dulu oleh baginda Nabi. Sudah dilaksanakan, dipraktikan atau belum? Belum. Sebelum dipraktikan, terus berlaku pemansuhan. Jadi apa hikmahnya? Kenapa macam tu? Jadi ini hikmah nak bagi tahu betapa kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pentaklifan itu adalah satu perkara yang berat, tapi kemuliaannya Rasulullah tetap terima pentaklifan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya itu, baru dengan nasihatnya Nabi Musa alaihissalam, baginda Rasulullah meminta kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beza antara satu perintah atau dipanggil taklif yang datang dari Allah kepada manusia atau kepada makhluk. Ada dua cara makhluk ini menerima taklifnya Allah. Ada golongan yang turun saja perintah Allah terus ditolak. Ada yang turun dia terima dulu. Contohnya kalau kita bandingkan antara kisah Iblis dan juga Nabi Adam. Allah suruh kepada Iblis, diperintahkan kepada Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu perintah atau bukan? Perintah dari Allah. Taklif dari Allah untuk Iblis sujud kepada Nabi Adam. Lalu perintah itu terus ditendang oleh Iblis, ditolak terus oleh Iblis. Mana boleh ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Mana boleh aku nak sujud kepada dia? Terus ditolak oleh Iblis. Jadi pentaklifan itu ada golongan yang terus akan tolak. Berbeza dengan Nabi Adam. Nabi Adam disuruh oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Ya Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan mendekati pokok ini. Jangan makan buah daripada pokok ini. Fatakuna minal khasirin. Kamu akan jadi orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa terima atau tidak pentaklifan tu? Terima. Nabi Adam terima. Marhaba ya Allah. Dipatuh. Sampailah satu ketika Nabi Adam terlupa taklif tersebut. Ini disebutkan dalam Quran. Nabi Adam fanasiya walam najid lahu azma, kata Allah. Nabi Adam terlupa taklif perintah dari Allah, lalu menyebabkan beliau termakan buah daripada pokok tadi. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati Adam berazam untuk melanggar perintah kami. So, salah kalau ada yang mengatakan Nabi Adam melakukan kesalahan. Ini berlanggar dengan maksumnya para anbiya. Kerana dalam ayatul Quran jelas mengatakan, Allah sendiri menyebutkan Nabi Adam terlupa taklif. Larangan itu terlupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati Adam berazam untuk melakukan perkara tersebut. Dilakukan dalam keadaan terlupa. Jadi Nabi Adam menerima taklifnya Allah, tapi berlaku kekurangan kerana Nabi Adam terlupa. Berbeza dengan Iblis. Iblis terus tolak taklifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah hikmahnya kenapa solat itu difardukan 50 waktu tetap diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kerana kemuliaannya Rasulullah tidak menolak taklifnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun setelahnya Nabi kita tetap meminta kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa perkara-perkara dan hikmah-hikmah yang berlaku di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj ini berlaku secara ruh dan jasad, bukan berlaku secara ruh, bukan berlaku di dalam mimpi. Buktinya apa? Buktinya perjalanan ini kalau berlaku di dalam mimpi atau berlaku secara roh saja, jasad Nabi tidak dibawa Isra Mi'raj, maka nescaya tidak akan dinafikan oleh orang-orang Quraisy. Tak peliklah kalau Nabi kata semalam aku bermimpi pergi ke Al-Aqsa, balik semula, orang mimpi. Tak ada orang nak menafikan pun, betul? Kita kalau mimpi apa-apa pun kita cerita kat orang, semalam saya mimpi saya pergi sana, saya pergi sini, saya jadi itu, saya jadi ini, orang okey je, tak ada masalah. Tak ada orang nak menafikan, tak ada orang nak marah. Kecuali satu je mimpi yang akan dimarah, kalau mimpi kahwin lagi. Itu jangan realiti, kalau mimpi pun kena marah juga. Baik yang mimpi tu suami, kalau isteri yang mimpi, istrinya yang mimpi suami kahwin lain, yang dimarahi suami pula. Kenapa saya mimpi abang kahwin lain? Ya Allah. Jadi tidak ada penafian yang boleh dilakukan kepada mimpi. Tapi Isra Mi'raj ini bukan berlaku dalam mimpi. Buktinya orang Quraisy menafikan. Mereka tak percaya. Jadi penafian itu membuktikan peristiwa ini berlaku secara ruh dan jasad. Lalu ditanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, betul ke Muhammad kau pergi Isra Mi'raj, pergi ke Al-Aqsa, balik semula sekian-sekian? Kalau betul, ceritakan sikit Al-Aqsa tu macam mana? Kenapa mereka tanya ceritakan sikit Al-Aqsa? Kerana mereka pun pernah sampai ke Al-Aqsa. Mereka pun pernah sampai ke Al-Aqsa. Lalu mereka tahu. Lalu disuruh cerita. Dan ini juga hikmah kenapa Nabi kita terus tak dibawa ke Sidratul Muntaha daripada Masjidil Haram. Boleh je Allah Ta'ala terus hantar burak, ataupun kalau tak hantar burak pun, daripada Masjidil Haram baginda Nabi terus dibawa naik ke langit bersama dengan Jibril. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kenapa dibawa ke Al-Aqsa dulu? Untuk jadi cabaran kepada orang-orang Quraisy. Jadi perjalanan ini Allah jadikan, kalau Nabi kita dibawa ke Sidratul Muntaha terus, Nabi kita ceritakan, aku malam tadi dibawa ke Sidratul Muntaha, orang kafir pun tak ada benda nak tanya. Betul ke ya Muhammad kau pergi? Apa bukti? Tak boleh. Mereka tak boleh kata, cuba cerita ke Sidratul Muntaha tu macam mana? Tak boleh tanya macam tu sebab mereka pun tak tahu. Tapi sebab Al-Aqsa, tempat masjid yang paling jauh yang mereka pernah sampaikan, Al-Aqsa itu maksudnya yang paling jauh. Jadi daripada Masjidil Haram, the next masjid yang paling jauh yang ada atas bumi ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi Nabi kita dibawa sampai ke masjid yang penghujung paling jauh. Jadi di situ pula orang-orang Quraisy ada yang pernah sampai. Lalu mereka pun tanya, cerita sikit ya Muhammad macam mana Al-Aqsa. Nabi pun ceritakan Masjid Al-Aqsa ada berapa tiang, ada berapa pintu, sekian. Tak cukup dengan tu, Nabi kita sebutkan, dalam perjalanan aku pulang malam tadi, aku nampak ada beberapa rombongan orang Quraisy pun tengah pulang daripada Al-Aqsa. Aku nampak dan aku singgah pula di satu rombongan yang mereka sedang berehat dalam perjalanan. Aku nampak ada satu kumpulan rombongan Quraisy yang mereka sedang berehat sekejap dalam perjalanan pulang ke Mekah, dan ada seekor onta mereka yang patah kaki, lalu mereka tinggalkan onta tu di situ dan mereka sedang pulang. Ada satu kumpulan lagi aku nampak, satu kafilah, satu kumpulan yang sedang balik ke Mekah juga daripada Masjidil Aqsa. Mereka ni pula sedang singgah, lalu mereka letakkan air, satu bejana air di atas onta mereka, dan aku minum air itu sampai habis. Rasulullah sebut, kalau kamu tak percaya peristiwa-peristiwa ni, rombongan-rombongan ni besok sebelum terbenam matahari mereka akan sampai ke Mekah. Kamu cuba tanya dengan mereka. Nabi bagi tahu siap-siap. Besoknya orang-orang Quraisy pergi tunggu di pintu masuk Mekah. Nak tunggu betul ke rombongan ini akan sampai. Kalau rombongan tu sampai, betul lah apa Rasulullah cakap. Kerana Nabi kata Nabi nampak. Tapi kalau rombongan tu tak sampai, bermakna Nabi akan dikatakan bohong. Lalu mereka pun tunggu di situ. Akhirnya dah nak terbenam matahari, rombongan Quraisy itu pun tak sampai-sampai. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala tahan matahari daripada terbenam. Sampailah rombongan-rombongan tu tiba di Mekah, lalu terus ditanya oleh orang-orang Quraisy,
Betul ke ada daripada kalangan kamu yang kamu punya onta patah kaki lalu kamu tinggalkan di tengah-tengah perjalanan? Katanya betul. Betul ke berlaku satu bejana air kamu yang tiba-tiba kamu dapati kosong? Katanya betul. Jadi terbuktilah kisah ini berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang Quraisy mereka tetap juga tidak mempercayai apa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada perjalanan ini, yang pasti perjalanan ini sudah berlaku kepada Nabi 1445 tahun dulu atau lebih lagi lah. Itu sudah pasti. Dan perjalanan ini hanya tinggal kepada kita sebagai satu peristiwa yang kita kenang, kita menceritakan, kita mendengar sampai kiamat akan ada orang cerita perkara ini. Tapi apa yang kita akan dapat daripada peristiwa ini? Kita ini, bahagian kita dalam Isra Mi'raj itu di mana? Untuk kita ini mengambil bahagian Isra Mi'raj ni ada kaitan yang rapat dengan aku. Di sini penting kepada kita untuk kita mencari bahagian kita dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, di dalam Isra Mi'raj baginda Rasulullah diperlihatkan dengan syurga dan api nerakanya Allah. Dan Nabi sebutkan, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Ini bahagian kita dalam Isra dan Mi'raj. Secara realitinya depan mata Nabi dengan mata kepala Nabi diperlihatkan azab, diperlihatkan nikmat, diperlihatkan alam barzakh, diperlihatkan alam akhirat, diperlihatkan langitnya Allah, diperlihatkan syurga, diperlihatkan nerakanya Allah. Nak bagi tahu bahawa perkara-perkara ini adalah alam yang akan kita lalui satu hari nanti secara pasti. Inilah kita punya bahagian dalam Isra dan Mi'raj. Syurga dan neraka sudah diperlihatkan, bukan itu saja, penghuni syurga dan penghuni neraka pun sudah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita berjumpa dengan Nabi Adam pada langit yang pertama, diperlihatkan di sebelah kanan Nabi Adam satu kumpulan manusia yang sangat ramai. Dan Nabi Adam ketika melihat mereka, Nabi Adam berada dalam keadaan senyum. Di sebelah kiri Nabi Adam dilihatkan satu kumpulan manusia yang begitu ramai. Ketika melihat kepada mereka, Nabi Adam menangis. Ditanya oleh baginda Rasulullah, kenapa sebelah kanan kamu senyum, sebelah kiri kamu menangis? Kata Nabi Adam AS, sebelah kanan ini adalah gambaran anak-anak aku daripada Bani Adam yang akan masuk syurga. Yang sebelah kiri gambaran daripada anak-anak Adam yang akan masuk dalam api neraka Allah. Jadi itu sudah diperlihatkan kepada Rasulullah lagi dah. Berapa ramai umatnya yang akan masuk syurga, berapa ramai umat yang akan masuk neraka, semuanya Nabi kita sudah diperlihatkan. Dan ini kita punya bahagian. Kita tidak tahu, kita punya ketentuan ketika itu dilihat oleh Nabi di sebelah kanan Nabi Adam. Alhamdulillah. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kalau ketika itu Nabi kita diperlihatkan, kita ini waktu itu diperlihatkan di sebelah kirinya Nabi Adam. Wal'iyadzubillah. Ini bahagian-bahagian yang akan menambahkan kita punya iman dan keyakinan dan takwanya kita kepada Allah melalui Isra Mi'raj, kerana Nabi kita nampak depan mata kepala Nabi. Yang perkara ni sebelumnya semua kita beriman. Kita beriman dengan alam barzakh, kita beriman dengan nikmat barzakh, kita beriman dengan azab di alam barzakh, kita beriman dengan alam akhirat, kita beriman dengan syurga dan neraka. Semuanya kita dengar saja Nabi sebut. Tapi bagi nisbah Nabi tak macam tu. Bagi nisbah Nabi bukan dapat wahyu saja untuk Nabi beriman, tak. Seolah-olah kalau Nabi ada depan mata kita, Nabi akan kata kepada kita, hati-hati kamu, aku nampak depan mata aku macam mana syurga, macam mana neraka. Aku sudah diperlihatkan azabnya neraka, sudah diperlihatkan azabnya barzakh, aku nampak depan mata. Ini bahasanya Rasulullah kalau kita berada di hadapan Nabi untuk bagi tahu kepada kita. Ini bahagian kita dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk kita menginsafi, untuk kita tambahkan ketakwaan kita, kerana semuanya sudah diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia akan dipermudahkan jalannya oleh Allah sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia merupakan orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai ahli syurga, maka dia akan dipermudahkan jalan untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Mudah-mudahan kita sentiasa Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan baik untuk sentiasa melakukan amalan-amalan ahli syurga dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala amalan kita. Mudah-mudahan ahli keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di keliling kita semuanya mendapatkan bahagian daripada Isra Mi'raj ini, daripada bahagian orang-orang yang berada di sebelah kanannya Nabi Adam,
alaihi salam insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala akhir halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.